Itu luar biasa, memecah belahkan masyarakat, and we cannot allow this to continue. Ya, tak boleh kita benarkan ini bersambung-sambung, tak boleh. Sebab ini negara kita, hak kita dan rakyat semuanya layak dan wajar untuk hidup dalam keadaan yang harmoni. Kita tak boleh lagi tegang dalam hubungan kaum sesama kita, dalam hubungan agama sesama kita. Saudara-saudari, kita pernah menghadapi krisis kaum ini pada tahun 69. Ya, kita pernah. Tetapi suasana 1969 as compared to now itu berbeza. Dahulu ketegangan kaum itu antara Melayu dengan bukan Melayu. Itu ketegangan kaum Melayu dengan bukan Melayu. Tapi sekarang ini sesama Melayu kita tegang. Sesama Islam pun kita tegang. Jadi suasana itu cukup berbeza, memerlukan satu tindakan yang juga luar biasa. So kerajaan pada hari ini harus memikirkan cara bagaimana untuk meredakan suasana yang seperti ini. Kalau berterusan, dia betul-betul tidak baik untuk negara bangsa ini. Ya, anak-anak muda perlu. Hai semua, hari ini saya nak share tentang punca sebenar sakit lutut dan apa cara. Anak-anak muda perlu diberitahulah. Ya, perlu diberitahu bahawa ini negara majmuk dan kita kena terima realiti hidup dalam sebuah masyarakat majmuk. Pada hari ini masa terbatas, saya ringkaskan sahajalah. Ya, saya hendak bagi tahu betulkah sekarang ini Melayu terancam seperti mana yang disebut, ya, seperti mana yang disebut oleh Perikatan Nasional ataupun PAS, ya. Saya cuba untuk elak daripada memberi penerangan yang sebegini, tetapi ada satu pihak mendakwa bahawa Melayu terancam. Betulkah Melayu terancam itu? Itu satu persoalan yang perlu dijawab. Saya tak nak cakap tentang 153, semua orang tahu. Saya tak nak bercakap tentang 152, semua orang tahu. Ya, saya tidak bercakap tentang Raja-Raja Melayu, perkara 38, perkara 70, semua orang tahu. Ya. Tetapi saya mau bagi tahu bahawa realitinya kita kena terima negara kita ini majmuk. Artikel 1 perlembagaan sudah nyatakan bahawa kita ini negara Malaysia. Negara kita ini dinamakan Malaysia, bukannya dinamakan negara Tanah Melayu. Tetapi sampai pada hari ini pun kita tengok bila isu ini dimainkan, ya, oleh anak-anak dengan pembohongan fakta. Ini adalah pembohongan fakta, pengherotan ilmu. Ya, kita tak boleh nak jawab. Ini semua ramai-ramai ni, semua pemimpin-pemimpin saya ni, misalnya dalam amanah. So tidak ada jawapan-jawapan kepada pembohongan fakta itu. Sama ada melalui TikTok, sama ada melalui media sosial yang lain, tidak ada. Ya, jadi saya rasa time, ya, untuk kita ponder bagaimana kita nak menghapuskan, ya, ignorance ini. Ini ketidaktahuan knowledge ini. Supaya kita boleh berada di tingkat yang betul. Ini negara Malaysia, artikel 11. Bukan negara Tanah Melayu. Kita sudah setuju itu. Begitu juga kalau kita lihat kepada perkara 3 perlembagaan. Ya, Islam itu adalah agama persekutuan. Ya, bukannya agama rasmi. Ya, perkara 8 itu adalah perkara tentang rakyat yang dilayan secara sama rata dari segi undang-undang. Maknanya Melayu pun ada hak, bukan Melayu pun ada hak, selagi mana mereka itu rakyat Malaysia, selagi mana mereka itu warga negara Malaysia. Jadi perkara-perkara ini tentang hak bukan Melayu tidak ada, itu tidak boleh. Ya, hak Melayu ada hak Melayu, hak bukan Melayu ada hak bukan Melayu. Itu hak berpolitik rakyat, hak bernegara rakyat. Cuma kita sama rata dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu telah diberi pun kepada orang Melayu sebagai penduduk asal negara ini. Banyak yang kita boleh bahaskan tentang perkara ini. Tapi saya ingin bagi tahu pada inti perbincangan saya pada pagi ini. Ya, sebelum ini saya nak bagi tahu kesan naratif yang ada pada hari ini nih. Kesan naratif kaum asesmi agama ini. Satu yang kesan paling saya sedih, saya balik, saya sanggup hadir ni, saya nak bagi tahu ini politik kebencian itu muncul di mana-mana. Ya, politik kebencian sehingga anak muda tidak menghormati lagi orang tua, sehingga rakyat tidak lagi menghormati pemimpinnya. Kita sanggup tak kita tengok, kita sebagai orang tua, kita tengok anak muda, mereka ni berilmu, ustaz-ustaz,
doktor, engineer, knowledge mereka berilmu. Bahasa mereka, adab mereka, akhlak mereka tidak ada hanya kerana perbezaan politik. Bagaimana itu? Jadi politik kebencian ini saya fikir kena dinoktakan secepatnya. Ya, kerana kebencian ini kalau berterusan dengan cara yang seperti ini dia boleh mengancam kestabilan politik negara. Bila politik negara tidak stabil banyak kesannya. Pertamanya negara lain pun tak percaya pada negara kita. Macam saya dahulu sebelum ini saya menyokong betul-betul secara terbuka. Saya tidak menyokong Pakatan Harapan begitu, tapi saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim secara terbuka ya untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 kerana saya mengharapkan perubahan ini. Ya, saya mengharapkan perubahan ini. Dan saya harap betul-betul untuk membawa negara kembali cemerlang di pentas dunia. Itu mustahak. Ya, supaya negara kita kembali cemerlang di pentas dunia, karena saya yakin Datuk Seri Anwar kemudiannya boleh menstabilkan politik negara, boleh dengan secara itu boleh menarik pelabur untuk datang, foreign direct investment to come into our country, and kemudian kita boleh sediakan peluang-peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat. Itu sebabnya secara terbuka ya sampai dalam PRU ke-15 saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah ya, doa saya, harapan saya dan keluarga kemudiannya menjadikan realitinya pada hari ini. Tetapi perjuangan kita tidak habis di situ, tidak habis di situ. Sudah berjaya, okey. Sudah lebih sebulan berlalu kita memerhati apa yang kerajaan buat. Sudah sampaikah maksud yang kita impikan itu? Sudah ada tidak satu clear direction ke arah mana kita mahu bawa negara ini? Satu yang jelas yang sering diulang-ulang ialah tata kelola yang baik. Tidak akan bertolak ansur dengan korupsi. Dan itu saya gembira. Tapi bukan hanya itu. Seterusnya dalam 100 hari kita hendak tengok berapa pelabur sudah datang. Ya, berapa keselesaan hidup rakyat yang telah rakyat kecapi. Itu kita mahu melihat. Dan seterusnya kitalah yang akan memberi teguran. Ya, kitalah yang akan memberi kritikan. Sekiranya kita rasa ada sesuatu yang perlu dibuat secara lebih cepat lagi oleh kerajaan. Ya, sekarang ini kita ada komen yang mudah. Biarpun telah diberi markah-markah tertentu oleh penganalisis, pengomen tentang upaya pemimpin-pemimpin pada hari ini. Ya, yang 媽咪笑我未上有粒麥，其實係黑笨人啫。所以我咪帶你嚟呢度咯。嗱，含最高濃度複合物提亮兼 hari ini. Ya, yang rata-ratanya satu yang keluar. Pertama, Perdana Menteri hebat, kuat, rajin, tetapi dilihat dia bekerja in silo, dia bekerja dia bekerja seperti dia seorang. Begitu, yang dilihatnya begitu. So kabinet lain kena cepat muncul ke depan. Ini rakyat kena tegur, kena cepat muncul ke depan. Yang muncul beberapa yang hebat, ada yang muncul beberapa yang hebat, khususnya daripada DAP. Ya, YB Anthony Lok sama YB Hannah Yeoh itu muncul. YB Datuk Seri Salahuddin Ayub dari Amanah muncul. Itu antara yang muncul dengan grade-grade dan markah-markah yang berbeza. So rakyat memerhati, dan rakyat mahu melihat impaknya cepat. Ya, supaya negara ini betul-betul boleh maju ke depan seperti mana yang kita harapkan dalam pilihan raya yang lepas. Saya ingat Datuk Seri Johari Abdul Ghani ya dalam persidangan hari pertama sidang Dewan yang lepas. Beliau mengingatkan kita satu perkara. Hutang negara pada tahun 2020 adalah 1.12 trilion. Itu dalam Hansard Parliament. Ya, hutang negara pada tahun 2017 hanyalah 686 bilion. You tengok hampir 500 bilion naik dalam tempoh 5 tahun. Almost 100 bilion setahun. Dan itu menakutkan. Ya, dengan kadar bunga berapa? Kalau pada tahun 2017 kita hanya bayar 27.9 bilion bunga setahun. Tetapi pada tahun 2022 kita dah membayar
berapa katanya? Sejumlah 43 bilion 2022, 43 bilion kadar bunga saja. You bayangkan kalau satu hospital kosnya 500 hingga 800 juta. Ya, kita anggaplah sekarang ni 1 bilion bagi satu hospital. 43 bilion itu setahun 43 hospital yang kita boleh bina untuk rakyat. Ya, jikalaulah kita boleh membuat penjimatan pada hal-hal yang tidak perlu. Ya, sebab itu saya fikir perbalahan kaum, agama, ya, dalam keadaan kita menghadapi tekanan ekonomi, suasana ekonomi yang sebegini, perlu cepat diselesaikan.